Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1200. Antara paparan utama. PH tidak akan kerjasama dengan pengkhianat. Misteri projek LCS. Siapa yang mengancam Melayu Islam? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sah semua pimpinan Pakatan Harapan mengambil tindakan tepat dengan menolak keras sebarang kerjasama dengan pengkhianat mandat rakyat iaitu Perikatan Nasional yang dianggotai oleh Bersatu, PAS dan Gerakan. Terkini, Ketua Wanita Pakatan Harapan Aiman Atirah Sabu berkata cadangan pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mat Yassin yang juga Presiden Bersatu dan Naib Presidennya Datuk Razi Jidin agar Pakatan Harapan menimbangkan semula untuk bekerjasama dengan mereka membayangkan kegusaran mereka terhadap jalan-jalan mati di hadapan mereka ketika ini. Ajakan Perikatan Nasional ini pada saya bukanlah untuk menyelamatkan rakyat daripada rejim UMNO BN seperti yang mereka ungkapkan, tetapi lebih kepada untuk menyelamatkan diri dan masa depan mereka sendiri. Saya yakin dan percaya Bersatu akan menjadi pihak yang paling rugi seandainya berlaku pertandingan 3 penjuru dalam pilihan raya umum ke-15 nanti, katanya dalam satu kenyataan. Menurut Aiman Atirah, baik Mahyadin maupun Razi Jidin sudah tentu sangat menyedari bahawa rakyat akan menghukum mereka dalam pilihan raya umum ke-15 atas tindakan pengkhianatan mereka sehingga jatuhnya kerajaan yang telah diberi mandat rakyat iaitu Pakatan Harapan pada Februari 2020. Seperkara utama yang Mahyadin Yassin dan pemimpin Bersatu mungkin gagal atau tidak mahu memahami adalah bahawa Pakatan Harapan tidak mungkin sama sekali untuk menerima sebarang kerjasama dengan para pengkhianat mandat rakyat. Apalagi kesan daripada pengkhianatan itu bukan sahaja telah membawa kepada jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan, bahkan menyebabkan politik negara berada dalam keadaan sangat kucak-kacir dan tidak stabil, tegasnya. Beliau berkata akibat tindakan tersebut telah menjejaskan keyakinan para pelabur asing kepada negara ini yang turut menyebabkan pelbagai kesan domino yang bukan sedikit kepada maruah, moral dan masa depan negara. Bukan itu sahaja, tindakan pengkhianatan Mahyadin dan Bersatu inilah yang hakikatnya telah memberi kuasa semula kepada rejim UMNO BN, penyamun dan perompak negara itu untuk kembali memerintah Malaysia, ujarnya. Beliau menyeru untuk semua parti komponen Pakatan Harapan memperkemas dan merapatkan saf menjelang pilihan raya umum ke-15 dan menghadapi Perikatan Nasional dan Barisan Nasional dengan jiwa dan prinsip perjuangan yang kental demi rakyat dan negara yang dicintai. Kenyataan keras Aiman Atirah ini sebagai menguatkan lagi pendirian Pakatan Harapan yang diputuskan dalam mesyuarat terbaharu Pakatan Harapan pada Rabu minggu lepas. Mesyuarat PH sudah buat keputusan noktah, maksudnya kita akan terus berkempen dan masuk pilihan raya sebagai Pakatan Harapan. Kita sedia maklum sentimen rakyat sebab sentimen rakyat bukan soal siapa berkuasa. Rakyat nak satu pembawaan yang benar-benar berjuang untuk mereka, kata Timbalan Presiden Keadilan malam kemarin. Rafizi berkata apa yang penting adalah mencari pemimpin yang jujur, cekap, mentadbir dan bukannya soal perkauman. Perikatan Nasional nak ajak bergabung dengan Parti Melayu yang kononnya lebih baik daripada Barisan Nasional atas alasan Pakatan Harapan tidak cukup Melayu. Biarlah mereka kekal dengan tawaran itu, kami berpegang kepada prinsip sebelum ini bahawa kami perlu bergabung dengan semua kaum, kata Rafizi. Menurut Rafizi, alasan bekerjasama untuk menumbangkan Barisan Nasional akan mencetuskan kerajaan yang tidak akan stabil kerana dasar dan jiwa yang tidak serasi seperti yang sudah mereka alami sebelum ini. Keputusan rasmi memang noktah iaitu muktamad, tegasnya. Terdahulu, pengurusi DAP Lim Guan Eng berkata pihaknya sudah mengambil pendirian menolak sebarang cadangan untuk bekerjasama dengan parti atau individu yang mengkhianati Pakatan Harapan pada Februari 2020 lalu. Kami tidak akan mengambil pendekatan menang walau dengan apa cara sekalipun yang bermaksud bekerjasama dengan orang yang tiada rasa bersalah apabila mengambil bahagian dalam langkah syaratan, katanya lapor Free Malaysia Today. Menurut Guan Eng, bekerjasama dengan Perikatan Nasional umpama bersama dengan Datuk Seri Najib Razak.
Bagaimana DAP boleh bekerjasama dengan individu yang bekerjasama dengan Najib Razak untuk menumbangkan kerajaan Pakatan Harapan? Ia seolah-olah bekerjasama dengan Barisan Nasional, tegasnya. Terdahulu pada Konvensyen Perikatan Nasional di Serdang Sabtu lalu, Mahyadin dilaporkan berkata, semua pimpinan parti pembangkang perlu mempertimbang membuka semula pintu rundingan dengan Perikatan Nasional jika masing-masing sepakat bahawa musuh utama dalam pilihan raya umum ke-15 adalah Barisan Nasional. Mahyadin berkata langkah itu bagi mengelakkan Barisan Nasional kembali berkuasa dan mengulangi amalan salah guna kuasa serta rasuah dalam pentadbiran negara. Kelakar jika perompak kembali ke rumah kita yang pernah menjadi mangsanya dengan mulut yang manis mengajak kita untuk bersama bagi mengalahkan perompak lain, adakah anda akan mempercayainya dan bersetuju bekerjasama dengannya? Setelah dicemuh dituduh merungkai Perlembagaan Persekutuan kononnya menghina Islam dan ingin menghapuskan hak istimewa Melayu dan Bumi Putera oleh pemimpin Sekutu Bersatu iaitu PAS, adakah logik untuk bekerjasama dengan mereka? Justru tidak perlu mahu berbaik sangka kepada perampas kuasa. Lebih-lebih lagi perampas kuasa ini sanggup bekerjasama dengan gerombolan kleptokrat demi kuasa. Jikalau di hulu airnya keruh, tak dapat tidak di hilirnya keruh juga. Demikian pesanan orang tua-tua. Skanner perolehan kapal pesisir pantai LCS untuk Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM yang dianugerah kepada Boston Naval Shipyard BNS bernilai RM9 bilion oleh Kementerian Pertahanan menerusi LOA secara rundingan terus pada 16 Disember 2011 kini masuk ke peringkat mencabar misteri Nusantara. Mula-mula rakyat digemparkan dengan misteri kapal yang dinamakan Maharaja Lela yang dilancarkan pada 24 Ogos 2017 tidak muncul selepas itu. Kemudian dikatakan kononnya ia tradisi biasa TLDM walaupun tiada kapal yang siap setelah 5 tahun berlalu. Kini timbul misteri wanita bernama Zainab Muhammad Saleh yang disahkan oleh Pangkalan Data Paradise Papers bahawa beliau pemilik syarikat Elise Marine Limited. Menurut perenggan 2.1.5 laporan forensik tersebut, kebanyakan perolehan dibuat melalui Elise Marine tetapi terdapat beberapa akaun atas nama Elise Marine. Ini Elise Marine Limited, Malta dan Elise Marine Labuan dicipta supaya pembayaran boleh dibuat kepada pihak ketiga. Sementara itu, perenggan 2.6.20 laporan siasatan yang sama menyatakan pesanan belian global PO yang dikeluarkan kepada Elise Marine mengandungi item tertentu yang bukan taraf alat ganti peringkat depo, pembaikan dan penyelenggaraan seperti air mineral, pek putih kapas, kain pembersih, kipas dan lain-lain. Ini menandakan tahap pencanggahan dan penipuan dalam proses perolehan. Beberapa bahagian maklumat berhubung Elise Marine Limited selepas perenggan 3.16.12 telah digelapkan. Bagaimanapun, di bawah perenggan yang digelapkan itu terdapat kenyataan it is noted that Abdul Latif is the spouse of Zainab yang bermaksud siasatan mengambil maklum bahawa Abdul Latif adalah suami kepada Zainab yang dicatatkan dengan nota exhibit page 2400 hingga 2408. Kenyataan inilah yang dipetik oleh Timbalan Presiden Keadilan Rafizi Ramli dalam hujah beliau. Namun, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad pada 26 Ogos menafikan dakwaan Rafizi dan menganggapnya sebagai fitnah. Rafizi telah menggunakan satu laporan forensik oleh Alliance sedangkan dokumen tersebut hanya merupakan satu draft yang tidak ditandatangani dan yang tidak dapat disahkan kandungannya. Rafizi bukan sahaja tidak jujur, malah dengan sengaja membuat fitnah apabila menyembunyikan fakta bahawa terdapat laporan forensik sebenar yang ditandatangani oleh Alliance yang secara jelas tidak menyebutkan bahawa Zainab ialah isteri kedua saya, katanya. Beliau kemudian menjelaskan, saya tidak mempunyai sebarang isteri atau bekas isteri yang bernama Zainab binti Muhammad Saleh. Apa jua perbuatan Zainab tidak mempunyai kaitan dengan saya. Saya menjadi Timbalan Menteri Pertahanan dari 2009 sehingga 2013. Tarikh kontrak LCS kepada BNS dibuat pada 17 Julai 2014. Saya tidak memainkan sebarang peranan dalam kontrak LCS tersebut dan keluarga saya tidak mendapat sebarang kontrak pertahanan atau pembekalan dengan Kementerian Pertahanan semasa saya menjadi Timbalan Menteri Pertahanan. Bagaimanakah laporan audit forensik tersebut boleh dinyah klasifikasi dan dimuat turun di laman rasmi Parlimen di bawah tajuk Laporan Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara Parlimen ke-14 jika kandungan itu masih dalam draft. Ini merupakan satu lagi misteri. Sebagai anggota Kabinet, saya bersedia untuk disiasat bagi membuktikan kebenaran apa yang saya katakan.
tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas itu. Penafian terbaru Latif langsung tidak menggugat pendirian Rafizi berhubung Zainab Muhammad Saleh sebagai isteri beliau. Beliau membangkitkan bahawa laporan forensik kapal LCS menamakan Zainab Muhammad Saleh sebagai individu yang mengawal syarikat-syarikat palsu Alice Marine yang mendapat kontrak membekalkan alat gantian sebanyak 210 juta ringgit. Selain itu, Rafizi juga menegaskan laporan forensik kapal LCS turut menamakan syarikat Mega P Asia Sdn Bhd sebagai syarikat yang dikawal oleh Zainab Muhammad Saleh yang mendapat kontrak-kontrak pertahanan laut. Menurut Rafizi, syarikat Mega P Asia Sdn Bhd ditubuhkan oleh Dr. Latif sendiri dan dimiliki bersama Zainab Muhammad Saleh. Jika Dr. Latif tidak ada kaitan dengan Zainab Muhammad Saleh dan dia atau keluarganya tidak terlibat dengan kontrak-kontrak projek LCS atau pertahanan laut negara, beliau perlu mengambil tindakan saman dengan serta-merta ke atas BHIC, tuan punya laporan forensik kapal LCS, Alliance IFA, Malaysia Sdn Bhd, juraaudit yang dilantik BHIC untuk menyiasat projek kapal LCS dan saya yang mendedahkan perkara ini, tegas Rafizi. Kemarin, Ahli Parlimen Johor Bahru Akmal Nassim membuat laporan polis. Menurut Akmal, yang juga pengarah strategi keadilan, nama Latif Ahmad dan Zainab Muhammad Saleh disebut berkali-kali dalam laporan forensik tersebut. Akmal berkata pihaknya membuat laporan polis berdasarkan penemuan-penemuan berkenaan. Ini bagi membolehkan pihak berkuasa menjalankan siasatan di bawah kanun kesiasaan sekiranya berlaku sebarang unsur salah guna kuasa, pecah amanah mahupun rasuah. Sekiranya wang 210 juta ringgit tidak dimasukkan kepada Alice Marine France, ke mana perginya wang itu? Soal Akmal. Sudah tentu ada money trail berhubung pembayaran tersebut. Beliau juga membangkitkan bahawa ketika LOA dibuat oleh kerajaan dan BNS pada 16 Disember 2011, Latif Ahmad masih lagi menjawat sebagai Timbalan Menteri Pertahanan. Menurut Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara, PAC Parlimen Kerajaan telah membelanjakan 6.08 bilion ringgit bagi projek LCS, tetapi tiada satu pun daripada 6 kapal tersebut disiapkan atau dihantar walaupun sepatutnya kapal pertama siap pada 2019. Justru kita rakyat Malaysia mesti peka dan prihatin terhadap isu projek LCS kerana ia berkaitan dengan keselamatan dan pertahanan negara. Ketika cuba menjustifikasi langkah Sheraton pada hujung Februari 2020, gerombolan perampas kuasa ini berkata mereka melakukannya kerana ketika di zaman Pakatan Harapan Islam terancam, Melayu terancam dan institusi istana terancam. Untuk memperlihatkan dakwaan itu benar, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang membawa cerita karut bahawa Pakatan Harapan mahu merungkai Perlembagaan Persekutuan. Seolah-olah tidak puas dengan segala macam tomahan terhadap Pakatan Harapan, beliau menambah lagi perisa kepada fitnah tersebut. Ketika menyampaikan ucapan pada konvensyen PN di Maib Serdang baru-baru ini, beliau mendakwa kerajaan Pakatan Harapan adalah kerajaan yang gopoh serta ibarat mi segera yang tidak masak lalu terpaksa ia dijatuhkan. Sedangkan seluruh dunia tahu instant government atau kerajaan segera adalah yang dibentuk tidak melalui proses demokrasi tetapi melalui coup d'etat atau rampasan kuasa. Di negara ini, kerajaan segera itu mereka gelar Kerajaan Perikatan Nasional. Ia digelar oleh pembangkang sebagai kerajaan tebuk atap kerana itulah istilah yang pernah disebut oleh Abdul Hadi yang kini tidak diakuinya. Tidak kira sama ada tiada darah yang tumpah, ia tetap satu pembentukan kerajaan yang segera tanpa manifesto dan tanpa mandat rakyat. Malangnya setelah PAS menjadi sebahagian daripada kerajaan, di Malaysia masih ada puak LGBT Muhammad Sajjad dapat lari ke Australia, pengkit menunaikan umrah seperti lelaki, perempuan pelawak menanggalkan hijab di hadapan khalayak ramai, judi menjadi 22 kali setelah diturunkan oleh Pakatan Harapan kepada 8 kali. Kita juga disajikan dengan berita agamawan meliwat anak didiknya. Ada juga yang merogoh remaja di bawah umur. Dalam pada itu, kilang arak masih wujud, malah ada keluaran arak baharu dengan jenama timah. Oktoberfest masih berjalan, kasino di Genting Highland masih beroperasi. Hari ini, konsert yang membawa budaya kuning dari luar negara timur dan barat dijemput datang ke negara ini. Istana Kelantan pula difitnah kononnya melarang Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat dan suaminya Datuk Zamarin Ibrahim daripada menjejakkan kaki di sana. Pendeknya, semua yang mengancam Melayu Islam telah lengkap daripada isu moral rakyat termasuk para agamawan sehingga penghinaan terhadap istana. Mereka cuba menutup kebejatan dengan naratif bahawa selama 22 bulan Pakatan Harapan memerintah rakyat merasa perit.
Sedangkan sejarah mencatatkan hanya di zaman Perikatan Nasional memerintah ada rakyat yang mengangkat bendera putih kerana perut yang keperitan meminta makanan. Kalau Allah hendak menunjukkan bagaimana jahatnya sesuatu gerombolan itu, dengan mudah dia melakukannya. Jom kita lihat contohnya. Hari ini, Mahkamah Session Kota Baru memutuskan menolak kes tuntutan fitnah oleh Ahli Jawatankuasa PAS Pusat Ahmad Dusuki Abdul Rani terhadap Ketua Pemuda Amanah Kelantan Hazmi Hassan atau Jeming Hassan. Saman fitnah ini dikemukakan Dusuki berhubung satu video yang dimuat naik oleh Hazmi menuntut permohonan maaf daripada Dusuki kerana memfitnah aset tamu haji dijual kepada orang bukan Islam ketika Pakatan Harapan memerintah sebelum ini. Hakim Tuan Zaman Muhammad Nur mendapati bahawa video Hazmi bukan satu fitnah kerana terbukti aset tamu haji tidak dijual kepada orang bukan Islam. Ia satu fitnah terhadap Pakatan Harapan. Hakim juga mendapati pembelaan common law yang dibangkitkan termasuk justification fair comment dan qualified privilege sebagai ahli politik telah dibuktikan oleh Hazmi. Dengan kemenangan ini, Dusuki diperintahkan membayar kos sebanyak RM10,000 kepada Hazmi. Pemimpin PAS berbicara seolah-olah fitnah itu tidak mengancam Islam. Sementara itu, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang dikatakan sebagai kawan baik Abdul Hadi baru sahaja dimasukkan ke penjara kerana Mahkamah Persekutuan mengekalkan hukuman 12 tahun penjara dan denda RM210 juta dalam kes penyelewengan dana bernilai RM42 juta. Tidak kedengaran PAS menegur ungkapan cash is king dan malu apa bosku yang dipromosi Najib seolah-olah budaya rasuah itu tidak memalukan. Presiden PAS menulis panjang lebar tentang dosa rasuah sambil memetik surah Al-Baqarah ayat 188 yang maksudnya, dan janganlah sebahagian daripada kalian memakan atau mengambil harta sebahagian orang lain antara kalian dengan jalan yang batil, salah dan haram. Dan janganlah pula kalian menghulurkan harta kalian memberi rasuah kepada pihak yang mengendalikan hukuman, pemerintah yang berkuasa dan para hakim supaya kalian dapat memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan jalan berbuat dosa, padahal kalian mengetahui akan salahnya perbuatan itu. Namun, Abdul Hadi sendiri gagal menjelaskan tentang dakwaan Claire Russell Brown bahawa PAS menerima RM90 juta daripada UMNO. Punca yang terbesar adalah yang bagi awak RM90 juta, Haji Hadi. Rasuah yang menyebabkan kamu tiba-tiba nak jadi kawan dengan UMNO, ujar pengarah komunikasi amanah Khalid Abdul Samad baru-baru ini. Seolah-olah rasuah itu juga tidak mengancam Islam. Hari ini, para pemimpin PAS sibuk mahu meneruskan agenda muafakat nasional bersama UMNO yang dikuasai gerombolan kleptokrat sambil berteriak, PAS tolak kerjasama dengan PH. Pinggan tak retak, nasi tak dingin. Orang tak hendak, PH pun tak ingin. Seperti yang dinyatakan oleh pemimpin Pakatan Harapan sebelum ini, Pakatan Harapan tidak akan bekerjasama dengan pengkhianat dan yang bersekongkol dengannya, walaupun mereka kononnya memperjuangkan Melayu Islam. Pakatan Harapan dari sejak ia ditubuhkan menentang rasuah dan segala bentuk penyelewengan. Pemimpin PAS, janganlah perasan. Kalian bercakaplah dengan cermin. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporterjomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.